Kami dari kumpulan E4 akan menerangkan mengenai kesabaran, ketulusan jati diri masyarakat Jepun dan penyelesaian menurut perspektif etika dari berbagai peradaban. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Amira Syahira. Saya Alexandra. Saya Fatimah Azlina. Saya Nurul Haizati. Saya Nur Fatihah. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Aini untuk membentangkan panduan yang pertama. Terima kasih Amira. Definisi masyarakat digital. Masyarakat digital bererti struktur sosialnya adalah rangkaian dengan mikroelektronik yang dipengaruhi oleh informasi digital dan teknologi komunikasi. Revolusi teknologi telah menyebabkan berlakunya sebuah migrasi kehidupan manusia iaitu migrasi dari kehidupan di ruang nyata dan menuju ke kehidupan di ruang maya. Migrasi manusia ini telah menimbulkan cabaran dalam perubahan sikap dan tingkah laku untuk mencapai masyarakat jati diri yang tinggi. Seterusnya ialah definisi jati diri. Jati membawa maksud kepada murni, tulen, manakala diri pula membawa maksud kepada seorang atau empunya badan. Apabila dua kalimah ini digabungkan, ia menjadi jati diri. Yang bermaksud sifat atau ciri unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu dan sesuatu bangsa. Oleh itu, jati diri ini merupakan lambang kebanggaan sesuatu negara. Seterusnya, saya silakan saudari Fatihah untuk menyampaikan mengenai fenomena ketulusan jati diri masyarakat digital. Fenomena ketulusan jati diri masyarakat digital. Ia mewujudkan pemikiran yang terlalu terbuka sehingga perkara yang tercegah dikatakan boleh. Sebagai contoh, penerimaan LGBTQ seperti yang kita tahu sekarang ini bulan 6. Dan bulan ini adalah apparently Pride Month di mana mereka meraihkan LGBTQ. Lebih-lebih lagi di media sosial, Pride Month ini diwar-warkan dan seperti diberikan pendedahan kepada semua orang kepada kesusapayahan mereka yang LGBTQ ini untuk diterima oleh masyarakat. Sebab kenapa mereka berbuat sedemikian adalah untuk lebih menerima mereka dalam masyarakat. Juga ini pemikiran terbuka ini juga membuat seseorang individu menerima pandangan luar dan menjadikan sesuatu pandangan itu sebagai suatu fakta tanpa mengira sama ada ia betul ataupun tidak. Slide seterusnya. Akses kepada informasi yang tidak betul. Macam mana seseorang boleh mendapat informasi yang tidak betul? Ini kerana tiada tapisan untuk menapis sesuatu berita itu atau informasi. So, mereka yang membaca berita ataupun informasi tersebut tidak tahu sama ada berita itu palsu atau benar kerana banyak laman web ataupun laman carian mendedahkan berita itu hanya kerana untuk wang. So, mereka yang membaca berita tersebut tidak tahu tentang kesahihannya. Akibat daripada mendapat informasi yang tak betul ini, ia boleh menjejaskan diri sendiri dan orang lain. Dan kedua adalah menimbulkan fitnah dan menjejaskan ketenteraman. Seperti yang kita lihat semasa pandemik, di mana berita palsu mengenai cuti raya di mana kerajaan dikatakan membenarkan semua orang untuk balik ke kampung. Padahal tidak ada berita yang mengeluarkan kenyataan yang macam tu. So, akibat daripada berita palsu itu, kes COVID-19 semakin tinggi dan kadar kematian pun semakin meningkat kerana berita palsu itu. Slide seterusnya.
Yang terakhir, kesan ketirisan jati diri terhadap orang Melayu. Apa itu ketirisan? Ketirisan adalah macam mendap ataupun macam hilang satu personaliti ataupun jati diri. Disebabkan ketirisan jati diri ini, ia memudahkan seseorang itu untuk dipengaruhi oleh mana media-media luar yang membuatkan diri mereka terpisah dengan agama. Kerana itu, perkara-perkara yang dicegah pun dikata boleh. Seterusnya, Terima kasih atas perkongsian tersebut. Seterusnya saya dan Fariha akan membentangkan mengenai faktor-faktor ketirisan jati diri masyarakat tersebut. Faktor yang pertama ialah kurang didikan agama. Kurang didikan agama tidak terlari dari menjadi sebab masyarakat yang sekarang ini mengalami ketirisan jati diri. Tambahkan lagi dengan adanya teknologi seperti telefon pintar, komputer, internet dan media sosial dan sebagainya. Dengan segala kemudahan ini, mereka sentiasa ingin merasakan kesenangan tanpa ada yang menghalang. Mereka menghabiskan masa dengan bermain permainan dalam talian, melayari media sosial dan internet dengan teknologi yang ada sehingga ibadah dilupakan, malah amalan-amalan lain pun ditinggalkan. Bagi mereka merasakan tuntutan semua itu sentiasa benar asalkan ia tidak mengganggu orang lain. Kurang didikan agama terjadi juga disebabkan oleh ibu bapa yang sentiasa turut dengan permintaan anak-anak. Sikap ibu bapa yang kerap memberi apa yang dimahukan kepada anak-anak, minta itu diberi, minta ini diberi. Semakin kerap ia berlaku, anak-anak akan susah untuk menerima nasihat serta kritikan. Ibu bapa pun semakin lalai untuk mendidik anak mereka, mengingatkan anak untuk beribadah dan sebagainya. Faktor yang seterusnya ialah terjebak dengan budaya luar ataupun pengaruh budaya luar. Hiburan sekarang ini, zaman sudah maju, televisyen, media sosial, aplikasi YouTube pun sangat kerap dan banyak menayangkan rancangan-rancangan iklan-iklan mengenai hiburan-hiburan artis-artis luar negara yang sudah semestinya mempunyai budaya yang sangat berbeza dengan kita. Seperti yang diketahui, golongan muda sangat mudah terpengaruh dengan hiburan-hiburan budaya luar ini. Mereka juga minat dan suka dengan kandungan-kandungan atau konten-konten seperti itu. Sebagai contoh, sekarang ini budaya K-pop sangat terkenal di seluruh negara, termasuk negara kita. Kebetulan penyanyi K-pop sangat terkenal di kalangan remaja sekarang ini. Mereka juga sangat taksub dengan artis-artis tersebut, sehingga terdapat satu kes di mana segelintir peminat artis Korea Selatan yang tertentu itu melakukan sesuatu upacara yang mereka nampak dalam media sosial di mana ia sangatlah terlarang dan tidak digalakkan dalam agama Islam. Sebabkan perkara ini tersebar dengan meleluasa dalam media sosial, mereka sangat mudah terikut-ikut dengan budaya luar. Seterusnya saya serahkan kepada Fariha untuk menerangkan tentang dua faktor yang sebagainya. Terima kasih Amira. Seterusnya, faktor-faktor ketirisan jati diri masyarakat digital, pengaruh rakan sebaya. Remaja terpengaruh dengan rakan sebaya dalam hal-hal yang melibatkan perbuatan, perasaan dan sebagainya. Remaja pada zaman kini lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga mereka dan menyebabkan berlaku hubungan yang merenggang di antara keluarga dan remaja pada masa kini. Remaja pada zaman sekarang, mereka lebih gemar untuk meminta pertolongan, meminta pandangan atau meminta bantuan kepada teman mereka berbanding keluarga mereka. Seterusnya, mencuba sesuatu untuk mendatangkan keseronokan. Ketika pandemik, kita terperangkap di dalam rumah dan tidak dibenarkan untuk keluar. Maka remaja-remaja ini ingin mencuba atau mencari sesuatu yang
membawa kepada keseronokan kepada mereka. Maka daripada pengaruh rakan sebaya terhasillah ataupun tercetuslah idea untuk membuat prank ataupun mengenakan orang lain. Perbuatan itu mampu mengganggu emosi dan merosakkan hari orang yang terlibat. Kerana prank ni sebenarnya dia terlalu memberi impak kepada orang, terutamanya dari segi emosi. Kerana secara tiba dan secara melulu mereka difitnah tapi sebenarnya tidak betul. Seterusnya, yang terakhir, faktor keterisan adalah pengaruh teknologi moden. Yang pertama, menyebabkan hubungan sosial terganggu. Hubungan sosial terganggu disebabkan pada waktu zaman kini telefon sudah ada. So, maka majoriti masyarakat Malaysia mempunyai telefon bimbit. Telefon bimbit dia mendekatkan orang yang jauh tetapi dia menjauhkan orang yang dekat. Disebabkan itu berlaku hubungan sosial terganggu disebabkan kita lebih rapat kepada telefon bimbit berbanding berhubung dengan orang lain. Yang kedua, perubahan sikap seseorang. Sikap seseorang boleh terganggu disebabkan teknologi moden kerana terlalu asyik bermain dengan telefon bimbit tanpa menghiraukan orang sekeliling sehingga boleh berlaku kemurungan disebabkan kita terlalu bermain dengan telefon bimbit tanpa menghiraukan orang lain. Yang terakhir, penyebab keruntuhan akhlak seseorang. Teknologi moden pada zaman sekarang ini amat mudah untuk mendapatkan sesuatu maklumat atau sesuatu bahan seperti bahan-bahan yang tidak baik yang melibatkan akhlak seseorang. Teknologi moden pada zaman sekarang ini hanya boleh dapat di hujung jari. Kerana itulah penyebab keruntuhan akhlak seseorang itu boleh berlaku seperti melihat perkara yang terlarang di dalam agama Islam. Okay, itu saja saya serahkan kepada penyampaian seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, cabaran-cabaran ketirisan jati diri masyarakat digital dari perspektif peradaban Islam dalam etika digital. Jadi, terdapat banyak cabaran yang perlu ditempuhi jika diperlihatkan dari sudut negatif, terutamanya dalam golongan remaja. Lebih-lebih lagi, perubahan digital yang pesat. Kebanyakan golongan ini menggunakan menggunakan talian digital untuk berhubung sesama mereka seperti laman web Twitter, Instagram, YouTube dan pelbagailah yang menyediakan perkhidmatan yang menarik minat para remaja untuk menggunakan pada masa kini. Tidak dinafikan juga, laman sosial ni terdapat banyak kelebihan dan juga keburukan di mana kelebihannya dapat berhubung dengan keluarga apabila berjauhan, mencari maklumat pembelajaran dan banyak lagi. Akan tetapi penggunaan tanpa had kawalan menjadi punca utama banyak keburukan yang dapat dilihat apabila menggunakan laman sosial. Antara cabarannya ialah penetapan niat hendaklah betul dan tidak menyalahi syariat Islam, which is iaitu laman sosial sering disalahgunakan sehingga menyalahi syariat Islam. Yang perkara yang sering terjadi adalah penyebaran fitnah atau gosip dan penyelewengan atau kepalsuan maklumat. Sekarang ni kalau kita perasan banyak sangat gosip ataupun penyebaran fitnah yang berlaku di laman sosial kan, di media masa, dan juga penyelewengan kepalsuan maklumat lah. Kalau kita nampak bila kita cari maklumat, kita mesti akan, oh maklumat ni salah macam tu. So jadi hendaklah kita sentiasa merujuk kepada sumber yang asal bagi mengusahakan maklumat itu tepat untuk mengelakkan kekeliruan. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Aini. Cabaran yang kedua ialah perkembangan teknologi secara global telah menimbulkan perspektif dan moral yang negatif. Kemudahan mengakses laman web telah membawa pengaruh buruk apabila masyarakat menggunakan kemudahan ini dengan salah. Seperti diorang melayari laman web yang berunsur lucah. Hal ini menyebabkan sesetengah individu akan mengalami ketagihan pornografi yang akan mencabar nilai dan gaya hidup insannya, serta hal ini juga bertentangan dengan syariat Islam.
Dan cabaran yang terakhir ialah penggunaan teknologi hendaklah dengan tujuan yang baik serta mencari keredoannya. Kewujudan perjudian secara maya menarik golongan muda atau masyarakat digital ke lembah perjudian. Judi merupakan perkara yang haram di sisi Islam serta ia mencabar nilai hidup seseorang yang berstatus Muslim. Seterusnya. Seterusnya, cara penyelesaian cabaran ketirisan jati diri masyarakat digital melalui perspektif. Okey. Penggunaan media masa secara meluas telah diperlihatkan bahawa banyak faedah yang boleh didapati, akan tetapi banyak juga keburukan yang boleh kita nampak. Antara cara penyelesaiannya adalah menggunakan kemudahan teknologi berlandaskan Islam. Sebagai seorang pengguna media masa, hendaklah mereka menggunakan dengan baik dan berlandaskan akhlak yang telah diajar oleh Islam kepada mereka. Sesungguhnya sebagai seorang Muslim, hendaklah mereka sedar bahawa segala kelakuan mereka ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya tidak ada sesuatu perkara yang sekecil mana pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, memahami akan segala perbuatan yang dilakukan pasti ada balasannya. Kita hendaklah percaya semua perlakuan dan perbuatan manusia di dunia ini akan disoal dan diadili oleh Allah, dan tiada satu pun yang tidak akan disoal di akhirat kelak. Dan secara keseluruhannya, semua kelakuan manusia di muka bumi ini akan dibalas. Segalanya akan dibalas secara adil dan di akhirat kelak. Dan yang terakhir, menetapkan pendirian untuk tidak mengkritik dan tidak membuka aib orang. Okey, pada masa kini penggunaan media masa sering digunakan sebagai tempat untuk mengumpat, menguji dan membuka aib orang. Sebagai seorang pengguna media masa atau pengguna media sosial, hendaklah mengelakkan daripada membuka aib orang dan mengumpat tentang orang lain. Hal ini kerana sebagai seorang umat Islam hendaklah berganding bahu untuk mencegah memerangi kes fitnah secara meluas ini. Hal ini kerana platform internet adalah merupakan tempat awam yang harus dihormati antara satu sama lain. Janganlah kita mengeji, mencaci dan memburukkan tentang hal orang lain kerana kegiatan sedemikian adalah amatlah dibenci dan ditegah oleh Islam. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah kesimpulan yang terakhir. Malaysia merupakan sebuah negara dan masyarakat mempunyai pelbagai kaum dan etnik, Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kemudahan digital yang semakin berkembang di kalangan masyarakat Malaysia haruslah dipelihara dan diwaspada kerana terdapat pelbagai faktor yang akan menyumbang kepada ketirisan jati diri masyarakat digital di Malaysia. Sekiranya masyarakat tidak diendah dan mengambil tahu. Masyarakat digital yang tahun demi tahun semakin bertambah, hendaklah senantiasa dipantau untuk mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Isu cabaran ketirisan jati diri masyarakat ini dapat dielakkan sekiranya masyarakat lebih peka atau memahami setiap apa yang dilakukan adakah baik atau membawa keburukan kepada diri sendiri. Kerana setiap apa yang kita berlaku akan memberi impak kepada diri kita, sama ada secara baik atau buruk. Saya kembali kepada Amira. Sekian saja daripada kami, kumpulan 4 merupakan mengenai topik yang diberikan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.